Assalamualaikum, saya record, thank you. Saya Amira Yusof. Saya merupakan sekejap saya share screen Saya share screen sekejap. Uh, oh, tolong bagi saya jadi ni boleh jadi Oh, admin. sekejap. So, tadi saya keluar kan. Okay. Right, sudah ada co-host, okay. Ada satu akaun ke dua? Ada dua Ada dua tapi yang ni saya tengah cakap ni yang ni. Okay, saya Alright, try okay, screen. boleh. Okay, Google Chrome. Share. Okay, nampak kan saya punya slides kan? Okay, nampak jelas. Okay. Alright. Okay, Assalamualaikum. So today class Salam. straightforward. Kita akan belajar basically ladder to success, which means kita nak buat side income, kita nak dapatkan maybe kita punya passive income ataupun main income di Quantum Matter. Saya start QM ni. Saya adalah seorang housewife. Housewife sahaja, dan saya tidak pernah bermimpi yang saya akan ada income macam CEO. Macam tak logik kan? Saya selalu dengar macam business woman dekat Malaysia ni, suri rumah income CEO, suri rumah income CEO. Kita tak pernah expect benda tu akan boleh jadi. Tapi di Quantum Matter dia sangat-sangat possible, dan saya nak share hari ni macam mana cara-caranya, sebab saya dah I can say saya mungkin separuh jalan ke arah itu, which is saya ni terus saya tak aim. Saya tak berniat pun nak ke arah tu dan boleh jadi. So apa tadi, kalau you memang orang yang memang aim nak buat income, lagi you boleh buat. Sebab you mesti dah akan ada pasang strategi, you mesti orang yang ada experience kan. So I ni orang yang tak minat business, tak minat nak buat side income pun boleh terjadi di Quantum Matter. Okay? So today basically kita akan belajar first kali kelebihan consultant. Apa yang lebihnya jadi consultant QM ni. And then second, kenapa perlu jadi consultant QM? Kenapa tak nak jadi consultant? Kenapa tak jadi consultant lain? Kenapa jadi QM punya consultant? Kenapa? So bila dah tahu kenapa, kita nak go straight nak belajar tentang apa level-level consultant yang ada kat QM ni, berapa level, kan? Dan yang level pertama ialah introducer, yang kedua dealer developer dengan dealer lah. Alright, dia dalam group yang sama. Dealer dan dealer developer adalah dalam group yang sama. Cumanya dia dalam satu fasa yang sama, tapi dia ada beza sikit special dekat atas tu, dealer developer tu. And atas sekali adalah merchant. Alright. So straightforward, kita punya kelas hari ni nak tahu dulu apa yang kelebihan jadi consultant QM ni. Apa kelebihan dia? Saya terjadi consultant bila saya nampak saya punya suami saya dapat income yang unbelievable. Okay. Saya punya husband buat part time saja di QM, tak betul-betul dapat klien banyak pun, klien dia sikit je waktu tu, dalam I think 30 lebih saja klien tu pun, klien dia dalam 30 lebih tu bukan semua orang aktif pun. I think from 30 tu, I think just like 2-3% yang aktif. Tapi because dia aktif, orang tu aktif, so dia dapat side income bila setiap kali orang menyimpan emas. So my husband punya income start dengan I tak silap saya 300, 600 dan bulan ke-6 dia dapat income yang which is saya rasa amazed sebab dia dapat income 5,000. Income tu kalau ikutkan you rasa tak banyak. Tapi bagi saya rasa banyak sebabnya my husband is a doctor. Income dia 5,000 as a doctor time 2. Dan dia dapat buat side income di QM, dapat income yang sama dengan gaji doktor. So saya dah nampak dia punya perik jenis, something like that lah. Betapa payahnya dia tu jadi doktor, nak study, belajar medik 5 tahun, pergi houseman lagi 2 tahun, kena marah-marah, kena marah dengan consultant, and then kena marah dengan bos dia, teruk dengan patient semua. Buka baju. So nak dapat 5,000 punya gaji tu, dia lalui too many jalan yang berduri. Tapi di QM ni tak berduri pun jalan tu. Siap bersinar-sinar dengan emas, dapat 5,000 tu. So saya masa tu saya terus terbuka mata. Saya kata, kalau husband saya yang busy pun boleh buat income kat QM dengan dapat 5,000 gaji dia, apa lagi saya kan, yang memang basically saya rasa macam my time is very flexible as a housewife. Dan saya paling amazed bila slip gaji QM laku. Ramai kita punya consultant ni yang gunakan slip gaji QM untuk apply loan. Ada yang buat rumah, ada yang buat kereta, ada yang beli kereta. Ramai, bukan sikit-sikit lah. We always see all this proof yang our consultant gunakan slip gaji dia untuk buat loan lepas and then commission kita, in fact our commission dia bagi kita option pula tu untuk pilih dalam USD ataupun dalam gram emas. So as you know, dalam satu dunia ni mata wang USD lah yang paling kukuh, yang paling diterima ramai. So is very very good lah for us untuk simpan commission dalam USD.
Bila USD mengukuh, kita pun bila kita convert to RM dapatlah banyak kan. Macam baru-baru ni 4.78 tukaran dia. $1 USD equals to 4.78 ringgit Malaysia. So our consultant yang mana yang dapat commission in USD memang seronok lah convert duit dia. Memang orang kata apa, rich lah kan. Dan some of us juga kalau you prefer nak commission dalam bentuk emas, boleh. QM bagi kita pilih. And then in fact kalau you rasa macam okay bulan ni nak commission dalam USD, next month nak tukar commission dalam emas, boleh. You boleh keep on tukar, dia tak ada fix. So very flexible, up to you. And paling penting sekali saya suka kita punya consultant ni, kita punya level kita boleh diwarisi. Macam sekarang saya ni adalah dealer. Let's say lah saya meninggal, saya letak saya punya anak saya sebagai nominee ataupun penama. Let's say saya meninggal, my saving dalam QM akan diwarisi oleh anak saya. Dan anak saya tu, walaupun dia bukan dealer sebelum ni, but because my level is already dealer, so automatic my pewaris dapat jawatan dealer tu. So, anytime dia simpan emas, dia dapat commission as a dealer. Anytime orang bawah dia beli, dia dapat commission as a dealer. You bayangkan kalau nauzubillah lah, tapi kan, you imagine lah kalau Dr. Widra tak ada, siapa dia punya nomini dia tu, yang diletak tu, kalau Dr. Widra tak ada, orang tu ganti dia, orang tu jadi merchant. Itulah kelebihan consultant QM. Mana dia tengok CEO yang kerja teruk-teruk, bila dia meninggal lah kan, senang-senang je dia punya pewaris dia dapat dia punya jawatan. Tak senang-senang. Tapi di QM dia bagi. Dia tak berkira. Itulah yang best. And marketing tool disediakan. You bukan owner. You cuma affiliates. Di QM kita ni adalah affiliates. Macam TikTok tu. Macam TikTok yang affiliates tu, dia tak payah sediakan video-video pun, tak payah. Dia tak payah sediakan barang-barang. Dia tak payah nak buat video-video post, tak payah. Kadang-kadang dia cuma pergi kat seller tu punya video, dia boleh download, dia boleh masukkan dalam dia punya profile. Sama macam kita. Marketing tools QM dah sediakan. Once you jadi dealer ke atas, you buka sistem you, ada poster, ada name card, ada flyers, ada banting, banner. Semua tu QM dah sediakan dalam bentuk online, dalam bentuk bagi apa? Soft copy. You tinggal nak save, bawa pergi kedai, pergi print saja. Nak buat name card ke nak buat apa, semua dah ada. Just tinggal isi nama you sahaja. Memang senang. So you tak payah nak kata macam, I tak pandai lah design, tak payah. Dia dah buat semua dah. You buka je sistem you. And paling penting, our system is digital. Dia accessible di mana-mana. In fact, we even dalam TGC, we even have DD, which is dealer developer, yang duduk dekat Dubai. Duduk kat overseas. Tapi klien dia mostly Malaysian. You boleh. So memang bukan orang kata apa, bukan halangan lah. Even I myself, I duduk Malaysia, I even duduk Kelantan. Tapi I ada klien I yang orang yang duduk dekat Amerika. Boleh register Quantum Metal dekat Amerika. I even ada klien I yang duduk dekat Indonesia. Ada. Boleh register. So even though you kat mana-mana, it's accessible. As long as you ada internet. Itu sahaja. Okay. So, kenapa best jadi consultant QM? Sebabnya, bagi I lah, bagi I yang dah experience setahun lebih di QM ni, I tak payah penat-penat nak try hard untuk convincekan orang. It's just either orang tu rajin study, buat research. When I tell them all this fact, kalau I cakap kat dia, okay QM ni. Kalau dia rajin buat due diligence, dia takkan orang kata apa, ragu-ragu. Tapi kalau orang tu dia tak mau study, dia tak mau cari, kalau I cakap kat dia, bagi present kat dia 100 page pun dia takkan terima lah. Tapi senangnya jadi consultant QM ni apabila our company is very solid company. Dia kukuh. Dia dah start daripada 2012, which is masa tu I kecil lagi. I baru dekat zaman-zaman degree, zaman-zaman first year, second year lah dekat UIA dulu. And then, kalau ramai yang tak tahu juga, okay, kita adalah pembekal jongkong emas terbesar di Malaysia untuk gold bar. Kita yang terbesar. Why kita terbesar? Padahal you tak pernah dengar nama QM sebelum ni. You never heard about QM before. Even you kata, bila I cakap, it's still, since daripada 2012. Tak pernah dengar sebab QM dia terus target dekat big market. Dia target dekat siapa? Dia supply emas kepada bank. Kat Koperasi Angkasa. You boleh Google Aku Gold. Aku Gold ni adalah milik Koperasi Angkasa yang merupakan orang kata apa? Badan kerajaan. Dia supply untuk Koperasi Angkasa. Dan kita adalah pelapor di bawah Akta AMLA. So kita ni, walaupun kita ni tak berdaftar di bawah Bank Negara sebab kita bukannya investment punya company. Kalau you investment punya company baru you wajib daftar bawah Bank Negara. Tapi kita kita adalah pelapor. Kita akan update dekat kita akan update under AMLA. Kita punya transaction everything semua
clean, semua dipantau. So kalau even di QM pun, you nak beli emas more than RM30,000 Malaysia, tak boleh terus direct bank, tak boleh terus online banking. Kena pergi kat bank untuk buat direct bank in. Betapa kita ni melapor di bawah AMLA. Dia nak make sure kita ni bukannya terlibat dengan money laundering lah, ataupun kita bagi cuci duit. Betapa company kita ni kukuh. So, bila I share pasal QM ni, I dengan yakin yang QM. Kita memang company yang dah stable. I boleh cakap detail. So, kita dah kenal company tu solid. Second, kita punya company ni register percuma. So, I always cakap klien I, tak apa. Kalau you tak pandai QM, tak apa. You register dulu. And kita ada kelas every day, every week. You can learn from the class. If you tak nak beli lagi pun tak apa. Just daftar free and we have no commitment. Doesn't mean you daftar hari ni, you terus kena beli emas. Tak. QM bagi you kebebasan. Kan? You belajar dulu. Katalah you nak take you nak ambil masa 6 bulan, sebulan, boleh. Sebab kita tak ada komitmen. Dan yang paling penting sekali, lepas you register tu, let's say lah you nak bulan ni you mampu simpan RM10. Bulan depan, you mampu simpan RM1,000. Boleh. Kita tak fix, up to us. Katalah hari ni rasa nak buat GSA. Lepas tu, next week nak buat GCA. Lepas tu, lepas 4 hari nak buat GAE. Pun boleh. Dia tak ada spesifik macam yang plan. Okay, once you buat GSA, GSA sahaja. Once you buat GAE, tak boleh tukar. Tak ada. Very, very flexible. So, saya suka because our client boleh pilih. Sebab semua orang setiap bulan, their commitment is not the same. Ada bulan ni yang dia sengkit. So, dia mampu buat GSA RM10. Ada bulan yang macam next month, bulan 12. Ramai dapat bonus. Kan? Macam orang private ni dapat bonus lah. So, next month dia masuk. So, what they can do GAE 10. So, because of that, QM ni dia macam very, very sesuai untuk B40, M40, T20. Dia tak ada specific amount dan specific commitment. Itulah yang buatkan I rasa macam, I tak takut nak share pasal QM because dia boleh penetrate any level of society. Siapa-siapa pun boleh. So, jangan takut. You just yakin. Yakin dengan kita punya syarikat dan produk ni. Dan kita punya produk adalah emas. Kita jual emas. Kita bukan jual paper. Kita bukan jual pinggan mangkuk. Kan? Barang-barang macam yang barang-barang tu is when you beli, you have to spend your money and you will only get barang. Once the barang dah, macam contohnya you jual bedsheet, cadar. Okay? Orang beli kat you. Bukan hari-hari orang beli cadar. And then cadar tu lama-lama, lepas 40 tahun, dia akan rosak. You buang, end up masuk dalam tong sampah. Tapi kita jual emas. Di mana bila orang beli tu, dia bukan spend duit. Dia tukarkan duit dia menjadi emas yang bernilai. Dan makin lama orang tu simpan, makin dia dapat untung. So, kita jual emas. Kita bukan jual paper. Ada orang kata, QM ni dia jual paper, dia jual emas atas paper je. No. I even dah withdraw gold bar banyak kali dekat QM. I even dah pergi office QM kat Penang. So, kita dah nampak all these physical things memang ada. The office is there. Cumanya, kita fokus digital sebabnya kita nak senangkan kita punya klien. Kita sebab QM ni dah supply emas dekat bank dah berpuluh-puluh tahun. So dia tahu klien ni, klien bank bukannya pergi bank beli, puan saya nak emas jongkong 1 dinar, tak. Klien bank pun dia pergi beli kat bank, dia beli pun through online juga. In fact you pergi kat Miga tu kan, sama je. It's the same. Cuma because dia bank, orang yakin kat dia. Tapi di sebalik bank tu, kita yang supply. Tu kena faham. Kita yang supply emas kat bank tu. So kita kena yakin. Jangan, kalau you takut, you tak faham, you takkan berani share dengan klien. Alright? So, the fact that kita jual emas. Second, emas kita patuh syariah. Kita bukan dapat daripada just level Malaysia. Dekat level Malaysia, we get certification daripada Tawafuk Consultancy. Itu Malaysia. Because kita punya company kan ada dekat Malaysia, based dekat Malaysia. So of course kita nak patuh syariah because our client dekat Malaysia ramai yang Islam, Muslim. So we need to have the syariah certification lah. And at the same time, kita ada juga syariah punya certification daripada level antarabangsa, IOFI. IOFI ni, if you study bahagian financial, like Islamic financial, sangat susah. Sangat ketat nak dapat IOFI punya certification, sangat susah. So the fact that kita dapat level IOFI ni, memang kita ni betul-betul very, very high level lah. And kalau you nak tahulah, because kita punya QM ni, kenapa kita perlukan level antarabangsa? Padahal kita ni company kat Malaysia, kenapa kita perlukan level nak patuh syariah dekat antarabangsa?
Puan Ya. Amira. Macam terputus lah. Okay, sorry semua. Puan Amira ada technical issue sikit sebab dia berada jauh sikit daripada tempat tinggal beliau. Dia ada kat Terengganu. Jadi connection tak berapa stabil. Jadi mungkin kita akan ni lah, kita tunggu dia settlekan untuk dia punya technical. Saya terkeluar daripada ni Ya betul. Sekejap saya masuk balik. Tak apa. Kita orang faham sebab ni kan tak ada di rumah kan. Jadi biasalah benda tu. Jadi tak apa. Sorry, saya tak sedar saya duduk cakap seorang-seorang rupanya. Tak apa. Tak lama pun. 20 saat Saya pula je. saya share skrin balik Ya. Okay ke? Nak kena buat co-host balik Ke tak perlu? Tak perlu. Saya dah boleh share. Right. Okay. Nampak dah kan? Alright. Okay. Okay dah. Boleh. Tadi saya sampai dekat IOV kan? Ya, Okay. betul. Tadi saya tanya soalan dekat semua. Tapi dealer ke atas tak boleh jawab tak adil. Saya nak open quiz Okey, kenapa kita perlukan certification untuk level antarabangsa daripada IOV? Siapa boleh jawab? Saya nak bagi dia GSA. Saya akan transfer GSA dengan dia after class. Siapa? Lisa tak boleh jawab. Lisa tak aci. Lisa tak aci. Kenapa kita perlukan Jom jawab, certification? guys. Dapat hadiah tu. Jom, Saya nak bagi siapa yang GSA tahu ni. boleh ni. Boleh tulis kat ruangan chat. Kita dah ada jawapan. Yang Abidin tu macam nak betul sebab nak tembus pasaran dunia. Hampir Hani betul. soalan dia, kenapa kita perlu dapatkan certification daripada syariah certification untuk level overseas daripada IOV tu? Kenapa? Sabrina Tan had the best answer. Nasib baik Sabrina ni adalah I punya team, so tak apalah nanti I PM dia lah nak bagi dia GSA. Tanya. Okay. Yes, tanya Aunty Sabrina. Okay, so the reason why we need to have an international punya certification because QM is not just in Malaysia. You have to understand that. Kita bukan sekadar jual emas dekat level Malaysia, bukan. Kita level international, y'all. Okay? So, as you know, kita dah ada dekat Indonesia, kita dah ada dekat Brunei, kita dah ada dekat soon Thailand. Kita akan launch kita dekat Thailand kita juga dah ada dekat Australia. Kita dah ada dekat South Africa, dekat Nigeria. We ada kita punya QM punya subsidiaries all over the world. So our client bukan sekadar kat Malaysia saja yang kita ada orang Islam, betul tak? All over the world ada Muslim punya consumers. So this is why we need syariah punya certification level international. Okay, so you have to understand that why. Apa yang bagus sangat ni sampai kita dapat IOV ni. This is why we can open QM dekat luar negara. Penting benda ni. Alright? So kita patut proud. Kita ni jual emas yang bukan dapat level Malaysia punya syariah. Tapi untuk level international. Kalau you ada klien Muslim dekat Australia pun, dia boleh beli emas QM. Boleh. Jangan risau benda tu. Sebab kita dah dapat certification tu. Okay? And then, spread kita sangat-sangat rendah. Sangat-sangat rendah. I tell you. Ada lagi lah. Of course lah, there's more. Ada some companies dekat luar yang maybe cheaper daripada kita. Tapi untuk level total, our spread is just 3 to 7% compared to outside punya emas kan. Dia sampai 20% to 40% lah. Tinggi. Okay. In fact, I recently selalu dapat klien yang dia terkejut tengok. Ya, betul spread ni. Sebab bila dia compare spread QM dengan spread negeri spread company lain, dia terkejut. Beza. Sebab I dah dalam 3-4 orang dah klien lately ni yang macam dia compare dia cakap ya betul kan? Betul lah tu. Betul. That's why kita orang stay dengan QM. Sebab kita tahu spread dia rendah. Spread tu ialah how many percent QM ambil profit. Why QM mampu bagi spread yang sangat rendah untuk kita? Because dia dah lama ni supply emas kepada bank ni. Dia dah lama supply emas kepada Koperasi Angkasa. Dia dah lama. So dia dah dapat untung banyak dekat situ. So untuk kita ni yang ikan bilis ni, dia boleh lagi kita discount. Alright? Sebab kita pun, walaupun kita ni ikan bilis, tapi kita beli kerap. Dan kita beli banyak.
So dia share profit kita, dia bagi kita, dia ambil untung sikit saja. Right. Next page. Kenapa best jadi kau 1 QM? Next. Kita ada the best 2 produk yang tak ada dekat syarikat lain. GAE dan GCA. Tak ada. You pergilah any company dekat Malaysia pun, you will never see. Maybe they can change the name, but you cannot see this kind of product dekat company lain. Especially GAE. GCA ni mungkinlah, kalau let's say you kata you pernah jumpa. Maybe. Tapi GAE takkan boleh company lain so far tiru. Sebabnya jika GAE ni, profit klien akan 10 kali ganda. Dia dapat 10 kali ganda kalau GAE 10. Modal dia, GAE ni, modal kita beli untuk 1 unit our modal, QM akan top up lagi 9 unit. So modal kita jadi 10 modal, 10 unit of modal. Tapi once kita dah untung, we will get back our modal 1 unit, QM will take back dia modal 9 unit, but what do we get? Kita dapat the whole 10 profit tu. Profit, the whole from the 10 units, kita dapat semua kat kita. Itulah yang untungnya. So tak ada company lain lagi yang boleh buat macam tu. Because kata matter, kita panggil our founder lah, Datuk Lim, he has a very good reputation dekat Malaysia, dekat level international dalam bidang emas. So because dia dah ada banyak good reputation and dia dah ada banyak networking dekat dalam dunia emas ni, so of course lah dia dah, orang cakap apa, bank-bank luar akan bagi dia this kind of facilities, pinjamkan dia berpuluh-puluh bertantan gram emas yang real lah, is a physical gold bar. Dia bagi kat Datuk Lim tu punya syarikat untuk GAE ni. Because kalau let's say lah, untuk GAE ni, kalau you beli emas 1 juta pun, Datuk Lim kena top up kat you 10 kali ganda daripada 1 juta. The real gold bar mesti ada untuk kita patuh syariah. So tak boleh company lain nak buat. Tak ada, susah. Okay, susah company lain tu nak dapat pinjaman jongkong bar yang betul tu, jongkong emas yang betul tu daripada bank-bank, kita panggil London, kita panggil bullion bank lah, bank-bank yang meminjamkan emas. Tapi kita ada, because our founder has a very very good reputation. Even I myself, I dah jumpa dia personally dekat Penang hari tu. Ya Allah, his aura, if you ever see our senior merchant Datuk Faizal punya aura is like you meremang. You jumpa dia, you rasa macam meremang. Dia punya aura dia macam very confidence, very macam very young, very energetic. That is our senior merchant Datuk Faizal. The moment you jumpa Datuk Lim, I was like, ya Allah ya Tuhanku. Dia uncle yang sangat humble, yang pandai, yang macam very very smart, tapi dia seorang yang macam down to earth. What he said when I met him was, dia cakap, kita cuba tolong orang seramai yang mungkin. Kita buat QM ni untuk tolong orang. Dia keep on emphasize on helping people, tolong orang. I macam, wow, you dah kaya macam tu, you boleh fikir nak tolong orang, macam tu kan. Tapi that is our founder. Because of dia punya attitude yang bagus tu lah, dia ada very good connection dengan orang-orang dekat dalam dunia emas. Alright? So kena faham, kita ada very very good product. Okay? And then GCA. GCA ni is very, orang cakap macam pajak lah. Tapi dia versi yang lagi special. Satu, dia online. You tak payah nak pergi beli barang kemas, lepas tu you nak pergi kedai nak pergi pajak. Tak payah. You beli saja emas kat GSA, you pajakkan pada Quantum Metal. Then you will get back cash 85% untuk you proceed bayar you punya komitmen. Loan kereta, loan rumah and everything. But at the same time, you punya emas still 100% QM tolong pegangkan. Dan if you go to outside, untuk pajak ke outside ni, dia punya upah simpan dia is more than 10% per year. Usually they will charge you at least 1% per month. So kalau 12 bulan is 12% already dia punya upah simpan. Tapi di QM cuma 3.5% per year sahaja. Terlalu rendah. Okay, because of dia punya tu terlalu rendah, dan at the same time kita punya emas tak dilelong. Kita tak ada limit time untuk kita nak bayar. Tak ada. Kalau macam kedai-kedai pajak kat luar tu, dia ada tempoh 6 bulan, setahun setengah for you to pay back. Tapi kita tak ada. Memang Datuk Lim ni dia buat GCA nak tolong orang. GAE dia buat untuk nak tolong orang-orang yang nak gandakan duit dia. Orang-orang yang ada duit ekstra tapi tak tahu nak buat apa dengan duit tu. Biar je kat bank buat apa kan. Dia tolong untuk nak gandakan duit cepat-cepat. Tapi di GCA, dia buat untuk tolong orang yang B40, M40. Sebabnya di GCA ni, mana ada kedai pajak yang bagi you tak ada time nak bayar.
Tak ada. Kita saja yang ada special ni. So you have to be confident, you have to be like macam proud. Macam I kan, I proud share benda ni dekat I punya TikTok sebabnya tak ada benda ni dekat luar, tak ada. I berani cakap tak ada. Dan kita patuh syariah itulah yang paling I rasa macam special lah. So, kalau you jadi consultant, you tak payah nak try hard pun nak pujuk orang. Once you sendiri yang yakin dengan produk ni, you cakap pun orang memang akan okay, I trust you. Memang betul pun you cakap ni. Sebabnya kita buat cakap benda fakta. This is the fact about our company. And our profit is 100% from the goal naik turun. Kita tak ada macam yang okay hari ni Datuk Lim kata profit kita cuma 10% sahaja based on a company punya performance. Tak ada. Kita tak involve dengan performance company 100% daripada harga emas naik turun. Itulah yang senang. Bukan Datuk Lim yang kontrol harga tu, tak. Harga emas tu yang kontrol kita punya untung rugi. Okay, so straightforward our level of consultant di QM. Okay, untuk jadi consultant, the first step is you must be investor. Okay, kalau let's say you baru daftar, you belum beli apa-apa, you adalah member. Tapi once kalau you beli GSA, you beli GCA, you still adalah member. But the moment you beli GAE, Gold Asset Enhancement, tak kisahlah GAE 5 ataupun GAE 10, you akan dikonsider sebagai investor. Kena clear tu. Kalau GSA dengan GCA bukan investor, you adalah member. Tapi the moment you beli GAE, tak kisahlah GAE 5, GAE 10, you adalah investor. Itulah beza dia. Dan investor belum dapat apa-apa commission. You just invest duit you. But the moment you dah beli, buat payment, tekan payment tu, beli GAE 5 3 unit, ataupun beli GAE 10 1 unit, and then at the same time you punya KYC, tapi kita panggil you punya IC UQM dah approve, boleh jadi introducer. Then next lah nanti jadi dealer, next dealer developer, next merchant. Dan tapi kita consider you consultant apabila you adalah dealer ke atas. Dealer ke atas. Ni. Dealer, DD, merchant. Ini adalah consultant. Atas ni. Tapi kalau you introducer, you belum consultant ya. Sebab consultant ni adalah orang yang dia dah certified. Dia dah go through exam. Dia dah go through proper class, proper training untuk you jadi consultant. Okay. Kalau macam introducer ni, you don't have to worry untuk kalau you tak faham, kalau you rasa macam you nak share pasal QM tapi you tak pandai, it's okay because your job is just introduce. Your job is just introduce QM to orang tu sahaja. Tak takut macam I tak naklah buat jadi introducer, I tak pandai, I tak faham, I tak reti nak explain. Jangan risau. Your job just introduce sahaja. Nanti ajak dia join kelas macam ni. Okay. Ataupun minta dealer you explain sikit. Boleh, no worry. Sebab dealer ke atas adalah consultant. Dealer ke atas adalah orang yang paling, sepatutnya dia adalah orang yang paling mahir lah untuk explain pada orang. Pada tim-tim you. Okay. So next, straightforward. Syarat menjadi introducer tadi, macam as I said tadi lah. Okay. Bila nak jadi introducer, first of all, you need to daftar your own account QM. Okay, daftar account QM. Free. Account tu free And then you beli at least 1 unit of GAE 10, which is roughly lah 1,540, which is, tapi sekarang RM1,560 plus lah, lebih kurang. Okay, sebab currency kita kan. And then, ataupun kalau you rasa macam, I student lah Kak Mira, I bukannya ada duit RM1,000 lebih. Tapi you ada duit dalam 100 something. So, you boleh beli 1 unit GAE 5. Nanti next time ada duit lagi, beli lagi 1 unit GAE 5. Dah 2 unit dah. Next time ada duit lagi, beli lagi 1 unit GAE 5. So, 120 is plus minus around 350 plus lah. So, cukup 3 unit GAE 5 ni, dah dapat jadi introducer. Provided dalam sistem tu, you punya KYC dah approve. KYC tu apa? Know your customer. QM nak kenal customer dia. So, how QM nak kenal customer dia? Kita kan online. So, what you can do is you just upload you punya gambar IC. Tu sahaja. Alright? Yang paling penting sekali lah. Once, kalau let's say lah, you dah cukup lah syarat. You dah approve KYC. And then you dah beli 1 unit GAE 10 ataupun dah beli 3 unit GAE 5. You kena beritahu kat you punya dealer terdekat. Let's say lah yang kat atas itu yang introduce kat you adalah dia baru introducer. Dia belum lagi jadi dealer. Pesan kat dia. Can you please tell our dealer yang paling dekat untuk promote I jadi introducer? Sebab dealer sahaja yang boleh tekan button dekat sistem tu untuk upgrade jadi introducer.
hanya dealer. So penting, I ada case tau yang macam dia tanya I, Amira, dealer I dah tak aktif kat QM, macam mana I nak minta tolong dia untuk upgrade I? Dia call tak angkat. Dia pun macam tak jumpa. Dia DM dekat IG tak dapat. Dealer dia sengap tu. So what I can help this person is untuk call QM lah. Minta QM bagi nombor phone ataupun minta QM email notify dekat dealer ni untuk upgrade dia. Tapi dapatlah, alhamdulillah lah. So penting untuk you nak, bila you nak buat QM, kalau boleh carilah dealer yang aktif supaya anything happen senang you nak upgrade team you sementara you nak jadi dealer lah, and then senang untuk dia nak guide you. Alright, so kelebihan introducer ni kelebihan adalah is very good kalau you adalah orang yang introvert. Sebabnya orang introvert ni dia malu-malu, so dia malu nak macam cari-cari orang. Alright, and then kelebihan dia adalah tak perlu cari orang untuk daftar quantum metal. Okay, so senang lah. You just beli benda ni dan you dapat commission. Tak perlu cari orang pun. Tapi kalau you rasa macam you nak tambah lagi side income, kita go next. Okay, kita tengok ni. Tengok dulu commission untuk introducer. Let's say lah ni adalah introducer. Okay, tadi kan you dah beli GAE 10 kan. And then let's say lah orang bawah you ni jadi introducer juga. Padahal kalau let's say lah macam ni lah, asalnya you ni introducer. Lepas tu you dapat satu klien baru. So you akan dapat 2% commission daripada dia. Every time dia beli GAE 10. Okay. Tapi tiba-tiba pula dah lah, you dah upgrade dah, you kat sini. And then tiba-tiba, alamak, kejap, can you give me 2 minutes? Kejap Najmi? Alright. Boleh tak? Boleh. Alright. Okay, sementara kita tunggu Puan Amira. Jadi tuan-tuan, puan-puan bolehlah minum air ke dulu kan. Sementara tunggu dia selesaikan hal beliau. Okay, dalam slide ni anda semua faham tak? Bab introducer, kalau klien anda dah jadi introducer juga, dia terputus kan? Okay, saya nak tanya. Ini soalan yang tak ramai lah orang boleh jawab. Okay, bila terputus macam ni kan, apa yang kita sebagai introducer ni kan, apa yang kita dapat? Kita dah terputus ni rantaian komisen ni. Apa yang kita dapat? Boleh tak jawab sekejap dekat ruangan chat? Tak dapat apa-apa. Okay, tak dapat apa-apa. Okay, kebanyakannya tak dapat apa-apa lah. Dapat komisi atau pembelian diri sendiri. Pembelian diri sendiri dapat. Okay. Alright. Kita tak dapat apa-apa. Jadi salah jawapan tu. Sebab kita dapat pahala. Sebab kita memperkenalkan QM kepada dia. Macam tu kita dapat pahala. Dapat penyesalan. Dapat komisi atas pembelian diri sendiri. Ya betul. Kita dapat pahala and then kita komisen untuk pembelian diri sendiri pun dapat bina team, ya betul. Dapat SKM, okey. Beli sendiri dapat cashback, ya dapat cashback. Jadi jangan risaulah sebab komisen ini terputus sementara sahaja. Anda kena upgrade diri anda untuk naik dealer supaya anda boleh grab baliklah komisen tu. Lagi banyak kita dapat kan. Instead of 2%, kita boleh dapat 5%. Sebab itulah kita berlumba-lumba untuk naik dealer. InsyaAllah saya doakanlah supaya semua yang ada dalam kelas ni, yang mana introducer, supaya cepat-cepat dapat naik dealer. InsyaAllah saya doakan. Amin, one fine day. Okay. Alright. Terima kasih kerana memberi feedback walaupun kita tengah tunggu Puan Dila Amira untuk selesaikan hal beliau. Okay, alright. Beliau sudah kembali. Okay, terima kasih. Alright, okay, sorry. Biasalah saya punya anak saya kan, kita bukan duduk kat rumah, macam-macam lah. Tak apa, biasalah tu. Alright, okay, sambung. Tadi Najmi dah explain pasal structure commission. Ada sikit lah. Kita buat sesi borak-borak. Right.
Thank you. So basically Alright. QM ni kena faham kita bukannya MLM. MLM lagi ramai bawah you kan, macam ni kan. Ini you. Lepas tu bawah you pula ada orang. Lepas tu bawah orang tu ada orang lagi baru. So kalau MLM lagi ramai bawah tu, lagilah tinggi commission you. Lagi dia tolak you naik atas. Tapi di QM kena faham kita bukannya MLM, kita adalah affiliate. Macam affiliate TikTok. So it's the same di mana bila let's say lah ini kita. So let's say lah orang ni register bawah kita. So bila dia belum jadi introducer, dia just beli GSA, GCA, we will always get commission daripada dia. The moment dia beli GAE 10, 1 unit, ataupun dia beli GAE 5, 3 unit, dia akan jadi introducer. So now kami dua dah sama level. Even though dia bawah I, tapi because kami dah sama level introducer, terus cut off source of commission. QM ni adil. Kita bukannya MLM. Okay, faham tak? So kita adalah affiliate. Sama level, tak dapat commission Okay. So what you can do is tak apalah. Kan? Bila dia grow, tak apalah. You pun keep on grow. Cari you punya your own new friends, new family untuk join Content Mentor. Share tentang sepandan emas. Okay? So next, dealer. Okay. Lepas introducer, kalau you rasa macam, I rasa macam commission introducer dah best. Tapi commission dealer lagilah best. Okay? So I nak belajar how to be a dealer. Senang sahaja. Bawah dealer, kena ada 5 orang investor bawah you. So apa syarat-syarat investor? Investor mesti beli GAE 5 ataupun GAE 10. Kena ada 5 orang. So saya Amira, bawah saya kena ada 5 orang. Dia akan beli GAE 5, GAE 5 boleh, GAE 10, GAE 5, GAE 5. Tak kisah. Tak kisah. Tapi yang penting, okay, total dia. Total 5 orang ni adalah 30 unit GAE 10. Kena clear tu, kena pandai bezakan. Dia memang boleh beli GAE 5 so that they can be investor. This 5% mesti jadi investor. Tapi total 5 orang ni tak kisahlah. Mungkin just seorang saja yang beli GAE 10, 30 unit. Boleh. Tapi yang lain mesti beli at least GAE 5. GSA, GCA tak dikira untuk you jadi dealer. Dan kalau you beli 1 juta GAE 10 kat dalam you punya account pun, you tak dikira untuk jadi dealer. Apa yang you beli tak dikira untuk jadi dealer. Hanya orang direct bawah you sahaja yang beli dikira untuk you jadi dealer. Okay? So and then after kita dah cukup, dah complete dah 5 investor dah direct bawah kita. And then total sale 30 unit GAE 10. Kita transfer RM RM300 kepada GSA QM. Kenapa nak transfer RM300? Nak buat apa? QM nak buat apa? Ambil duit kita. Kenapa QM nak ambil duit kita? Bukan nak ambil duit kita. Ni adalah kita panggil training fee. Sebab you nak jadi dealer, this is the first step untuk you jadi consultant. Okay, so in order for you to be a consultant, you need to go for a proper training lah. So training tu kita akan bayar RM300. Okay, yes, training fee betul Cik Faridah Hanum. It's a training fee. So dulu masa saya punya zaman, training kita kita boleh select few dates. Ada yang kelas weekend, ada kelas weekdays. Kita akan belajar whole day, pagi sampai petang, kelas Zoom live dengan lecturer ataupun speakers. Okay. Tapi sekarang ni, because tak ramai orang yang available, sometimes orang tak free dan lain-lain semua. So QM senang, dia buat 5 video. So video tu you can watch anytime, pukul 3 pagi, 4 pagi, 12 malam pun boleh. Pastikan you habiskan 5 video ni. Lepas habis 5 video, on the spot you boleh sit for exam. Okay, so kita ada exam dan dia bagi kita buat exam 2 kali try. Jangan risau kalau kadang-kadang kita orang toto kita dengar exam, Allah ketak kan. Takkan dah toto nak jawab exam lagi. Kan? Tapi jangan risau, dia pun faham, kita bukan student, kita bukannya macam yang rajin nak buka buku, bukan. Exam kita cuma ABC, soalan objektif, bukannya kena buat essay pun tak payah. Okay, soalan kita adalah ABC, you can select jawapan yang you rasa betul. Okay, ada certain question yang jawab just pilih one answer. Certain question pilih a few answer. Okay, tapi exam dia 3 jam. Tapi 3 jam tu bukanlah the whole 3 hours tu jawab. Actually, kalau my experience, I answer the question 1 hour plus dah habis dah pun sebenarnya. Tak lama pun. Tapi dia bagi extra sampai double time. Sampai 3 jam. So, jangan panik lah kalau you rasa macam, I tak faham lah jawapan ni. I tak reti lah. You boleh sempat lah nak call. Dealer, can you please help me? Sempat. Boleh je nak tanya. Ataupun you nak buka buku, nak buka nota, nak google jawapan, boleh. We have ample time. Kita ada masa yang cukup untuk jawab exam tu. Dan kalau kata let's say you fail first time pun, dia bagi second time tu jawab free.
So jangan risau exam ni dia tak menggerunkan pun macam yang kita imagine. Dia kita apa memang boleh lulus lah orang cakap. Okay. So kelebihan jadi dealer ni ialah masa you masih jadi introducer, you tak dapat tengok. Kalau let's say like, macam members you kan, you tak dapat tengok members you yang introducer beli berapa unit semua tu, you tak dapat tengok. You tak tahu dia beli berapa. Tapi once you jadi dealer, you dapat start tengok punya production orang-orang bawah you. Okay. So you boleh monitor lah, okay, siapa yang next ni yang rajin buat production. You boleh guide orang tu untuk jadi you punya next dealer, ataupun guide orang tu cara untuk nak buat income di QM. Kadang-kadang orang ni dia beli je emas, dia tak sedar yang sebenarnya dia ni boleh ni naik pangkat ni, dia tak sedar. So this is how kita monitor kita punya client lah, kita punya members. Kita dapat tengok dalam sistem tu. Okay, contoh saya buka sebab saya kan dealer. Kejap saya buka. Nampak ke? Dia still dalam slide saya punya ni. Ya betul. Masih lagi slide dealer. Kita pergi kepada ni kan. Ah. Content. Sekejap, saya dah pergi dekat QM login. Dapat tak? Alright. Okay. Dia tengah on the way. Lambat sikit lah. Biasalah internet dekat apa ni East Coast ni. Okay. So ni adalah account seorang dealer. Kalau the moment you jadi dealer, dekat atas bawah nama you ni ada tulis consultant dealer. Okay. So the moment ada tulis consultant dealer ni, you dah start dapat commission as a dealer. So kelebihan dekat consultant dealer ni, you pergi kat consultant access ni, okay. Kan kita ada, kalau macam you bukan dealer, you just introducer, you tak ada this consultant access, tak ada. Tapi kalau dealer, you ada consultant ni, dan you boleh klik ke consultant ni, dan you boleh monitor semua team you. Tengok. Tengok view. Dan kita boleh view dia. Contohlah, I cari team I ni I cari nama dia. So, I tengok kan, kakak ni asyik rajin duk beli emas ni, team bawah dia ni. So, I nak buka tengok nama dia, I boleh search team, dah tengok nama dia, Kak Hasnida ni. Tak tengok kan, team dia rajin duk beli emas ni, berapa production dia. So, kita boleh check production dia. Boleh tengok. So, QM bagi, ni speciality untuk seorang dealer. So, you boleh check team dia dah ada berapa orang. And then team dia dah beli berapa GAE 10. So, syarat nak jadi dealer adalah, you mesti kena ada GAE 10, 30 unit dalam lebih kurang 7,500 USD. So, now kakak Hasnida ni dah ada production 6,750 USD. So, baki lagi dalam 3 unit saja untuk dia jadi dealer. Tapi sebab kita nampak dalam sistem kita boleh call dia, Kak Hasnida, akak ni lagi 3 unit ni nak jadi dealer ni. Tapi akak punya bawah ni baru 2 orang. Tak cukup untuk akak jadi, walaupun klien akak dah beli 1 juta emas pun, but because you baru 2 orang, tak layak jadi dealer. So, saya akan cakap kat dia, akak, ajaklah lagi 3 orang family member join QM supaya cukup 5 orang. Dan sebab setakat ni baru seorang saja yang beli GAE. Hak seorang ni tak beli pun GAE. Walaupun dia beli GSA, tak dikira sebagai 5 orang tu. So kita cakap kat dia, akak tolong nasihatkan Atikah ni untuk belikan GAE 5, ataupun kalau akak nak sedekah kat dia, akak boleh share kat, akak boleh transfer kat dia GSA. Dalam lebih kurang 120, akak transfer kat Atikah, akak minta Atikah beli GAE 5. So now Atikah akan jadi investor lepas ni. So dah cukup 2 investor. Tinggal cari lagi 3 orang investor. So this is kelebihan dealer. Sebab you dapat monitor team you boleh tengok okey siapa yang dah hampir-hampir ke paras leader ni semua kan. Kita boleh guide dia secara dekat. Itulah kelebihan dealer. Dapat tengok sales ataupun production kita punya team. And then next, dia boleh override 1% daripada direct dealer dia. Contoh macam saya. Saya Amira, saya dealer. Tapi saya punya bawah saya ada lagi seorang dealer bawah saya direct. Tapi saya fikir, tadi kalau introducer sama-sama level tak dapat commission dah, dia dah potong. Tapi kelebihan dealer dia, walaupun I dealer, bawah I tu direct dia still dealer juga. So dah ada 2 lapis dealer. Okay, anytime yang dealer ni beli ataupun team bawah dealer ni beli, I akan override 1%. Itu special jadi consultant bahagian dealer. Itulah yang seronok. And then ada orang tanya, Amira, saya ada modal ni tapi saya tak nak cari klien, boleh tak? Boleh. Ramai team I yang buat macam ni. Okay. Di mana
dia registerkan mak dia ataupun family dia, ayah, adik, abang, kakak, semua tu cukupkan 5 orang. Dan what they do, pastikan 5 orang ini menjadi investor. Beli sama ada GAE 5 ataupun GAE 10. So diulangi, GSA, GCA tak dikira tak dikira. And then, okay, so pastikan total 5 orang ni beli GAE 10, 30 unit. Alright. Tak kisahlah, mungkin seorang saja yang beli pun boleh. Yang lain tu beli saja GAE 5. Boleh saja. Okay. And then next, okay, next ini adalah struktur commission untuk dealer. So let's say lah ni adalah saya. Ni adalah saya dealer. Okay. So the moment saya ada new client baru, ni kan ni ada pelanggan. The moment saya ada new client baru, dia baru register dengan saya punya link kan. Dia pergi saya punya TikTok, lepas tu dia nampak ada link kat Mira lah nak register QM lah. So dia pun register. The moment client baru ni beli GAE 10, automatic I akan dapat 7% commission. You will see 7% is just a little bit. Sikit je 7%. Itu kan. Tapi 7% from GAE 10 ialah around 70 to 80 ringgit. Banyak untuk satu unit. You bayangkan kalau this client beli 10 unit. I dapat free 700 to 800. Itulah kelebihan jadi dealer. Okay. Tapi imagine, contohlah tiba-tiba I dealer kat sini. Lepas tu bawah I ada introducer. Introducer ni, so introducer, dia kan dapatlah commission kat dia 2%. Every time introducer ni beli GA 10, dia kan dapat 2%. Okay. Tapi, I dapat 5%. Still banyak. Walaupun taklah full 7%, tapi I will still get 5%. This 7% I akan bahagilah. Introducer ambil 2, I ambil 5. Okay. So let's say lah, contohlah. Macam ni pula, kalau let's say introducer ni, dia ada klien baru. Kan? Klien baru ni beli GAE 10. So introducer ni dapat 2%, diulangi, I dapat 5%. So, fair lah. Sebab kita level ke atas. Macam tu kan? Alright. So kelebihan ataupun perbezaan commission introducer dan dealer. Okay. So kalau introducer ni, every time you sendiri beli ataupun team you sendiri beli GAE 10, dapat commission 2%. You rasa macam 2% je, tapi 2% is actually already banyak untuk GAE 10. You dapat 2% is around 20 to 30 ringgit. Siapa nak bagi free commission from your own saving? Ini introducer ni kita cakap pasal kalau orang tu sendiri yang simpan duit dekat GAE 10. Dia sendiri dapat commission 2%, 20 to 30 ringgit. Itulah yang best. Tapi kalau dia jadi dealer, dia upgrade jadi dealer, dapat lebih 7%, 70 to 80 ringgit. So the rest, inilah dia punya commission yang lain. Tapi orang akan selalunya akan aim commission untuk GAE 10 lah. Sebab that is the most commission, okay? Dekat dalam QM. And then this is antara testimoni ataupun antara example of commission dealer lah. Ada yang dapat 5,000, ada yang dapat 8,000. Alhamdulillah lah. So macam actually my first commission cuma 700 something tak silap saya. Tapi tu pun saya dah rasa bangga, saya dah rasa proud sangat-sangat dengan saya punya diri. Saya rasa macam wow. Sebagai seorang housewife, saya rasa macam wow. Wow sangat-sangat lah. So saya nak share potential income saya selepas setahun lebih di Quantum Metal lah. So sebagai consultant, kita ada satu session nama flow account. Kita boleh tengok kat sini. Kita boleh check kita punya commission kita setiap bulan. So kita check saya punya commission untuk bulan lepas. Baru-baru ni. Okay. Kita boleh, every month kita ada payslip kita. So our payslip is in USD. So my commission last month is 12,700. Saya pun tak tahu berapa dalam Malaysia kan. So kita convert tengok. Okay, tadi dia terima berapa tadi? 12,739. So 12,739. Berapa ribu ni? Berapa ribu? 60,000 lebih kurang. Ya. 60,000. Banyak Potential. Ya, potential. Ini payout I last month. Okay. So kita tengok payout I untuk, ini bukan nak menunjuk bukan. Ini saya nak share potential. Last year saya punya income di QM sangat-sangat biasa. 1,000, 2,000 biasa saja. Tapi bila saya semakin yakin dengan produk QM, bila saya semakin study produk QM, saya boleh present dengan better because I dah confident dengan QM.
kita boleh share dengan lebih baik lah. So setakat ni bulan 11 baru 7 hari, 8 hari baru seminggu. So saya punya income adalah 2022. So let's see. Saya punya income dalam seminggu sebagai dealer 2022. Berapa saya punya income? Seminggu di QM. Berapa Najmi? Wow, almost 10K. Ya. Wow. Tapi again Okay. ini bukan menunjuk. Ini saya nak share potential. Ini adalah commission yang kita screenshot daripada orang lain punya commission. Tapi saya nak share Yeah. commission yang real. This is real. Tahniah. Kita bukannya Okay. main-main cakap. Maka Najmi itu tak. Kita bukan main cakap. Ni Betul, adalah betul, fakta. Ni adalah betul. fakta. You Sebab boleh. kebanyakannya orang tengok testimoni orang lain yang tak kenal kan. Ini bila kita tengok orang yang terdekat dengan kita, yang betul-betul present depan kita kan. Then benda tu adalah betul lah. Ya. Jadi 110 orang dalam ni tak mustahil semua pun boleh dapat macam tu. Mesti boleh juga. Sebab Dia we perasan start from zero ni. juga. Betul. Saya perasan apa beza saya punya income saya dengan dulu. Dulu last year, setahun saya di QM, saya punya income cuma 1,000 ke 2,000. Macam mana saya punya income boleh shoot naik sampai more than 30K? Beza dia adalah bukan dekat QM. The difference is daripada saya. Dulu, saya faham produk QM. Tapi saya takut-takut. Saya share pun saya takut-takut. So, saya punya income pun takut-takut lah. Betul. What we give Ya, is ya, what we betul. dulu kan saya macam takutlah, saya tahu QM ni bukan scammer, tapi saya takut sebabnya I always think saya adalah housewife, nobody is gonna believe what I say. This is what I always fikir. Saya fikir kalau saya housewife, saya ni housewife, siapa nak percaya saya ni jual emas? My friends doktor, my friends pharmacist, my friend dentist, my friends engineer, they are all orang yang professional. Takkan nak dengar cakap saya ni yang housewife. I've been setahun saya berdakwah pada geng-geng ni. Dan dia tak saya sebab saya tak yakin dengan diri saya, because saya rasa macam rendah diri. Orang tak nampak kelebihan QM tu because of saya yang rendah diri. Tapi maksudnya puan telah mengupgrade diri puan lah. Jadi better version of ourselves, then the income will come later. yes. Yang saya perasan, all this come naturally bila saya dalam setahun, even though saya punya income saya static 1,000 ke 2,000, saya konsisten join kelas QM. Ini yang saya perasan. Saya sangat-sangat konsisten join kelas QM. Tak kisahlah tim-tim mana pun yang saya sempat, saya memang akan join. At least seminggu sekali saya akan join. Saya tak boleh join the whole class, saya akan join separuh. Saya memang akan join. Sebabnya walaupun kelasnya sama, kelas Lady to Success ni setiap minggu ada. Tapi lain-lain speaker, lain-lain input. Saya akan always join kelas. Bila you rajin join kelas dan orang yang tak miss kebetulan sebab saya ni kan housewife, kan ada kerja pun. Saya tak miss baca info dalam grup TGC, Dr. Vida semua tu, saya tak miss. Saya akan baca semua info-info tu. Setahun saya buat benda tu, saya hadam ilmu-ilmu saya. Barulah saya macam, tanpa kita sedar, semua ilmu tu dah melekat dekat kita punya brain. So whenever I speak, it comes naturally. So kalau you tak rajin join kelas, you tak rajin belajar, you jangan expect lah you boleh pandai nak explain pasal QM ni dekat orang. It comes from you. Betul sekali. Saya sokong. Jadi kita perlu improve diri kita. That's Betul. the basic lah. Sebabnya saya tengok kan, dulu kan saya rasa amazed saya tengok gaji orang 5,000, 8,000, saya dah rasa macam wow. Wah gila kan. Betul. Tapi di sebalik tu Najmi, orang tu sebenarnya belajar baru dapat income macam ni. Betul. Itu yang orang tak nampak sebenarnya. Dia improve diri dia. Sebab income akan datang selari dengan itu. Saya memang sokong dengan benda. Sebab saya nampak daripada ramai-ramai yang kawan saya pun semuanya macam tu, macam Puan Amira juga. Jadi no wonder lah income pun macam ni kan, dengan usaha kita mencari ilmu pun macam tu. Betul. Yes. So saya doakanlah supaya kita semua agar akan jadi berjaya juga. InsyaAllah boleh sampai tahap Amira kan. InsyaAllah saya sendiri pun
saya pun tengah susun strategi dia, tengah still kumpul ilmu kan untuk naik ke Didi insya-Allah lepas ni. Jadi anda pun semua boleh. Macam mana puan outcome dari rasa tak yakin tu? Macam mana puan outcome? Ada orang tanya, macam mana puan outcome dari rasa tak yakin tu? Macam mana puan terima rejection? Benda tu memang kita kena hadam lah, dan kita tak boleh ambil terlalu kita tak boleh too emotional dengan rejection lah patutnya. Dalam bisnes, rejection perkara biasa. Betul. Okay. Ni ada connection issue sikit daripada Puan Amira. Jadi tak apa, kita sambil kita tunggu dia repair connection, boleh berborak. Ya betul. Puan Amira, jadi ada ramai yang tanya macam mana Puan ni boleh terima rejection kan? Sebab dalam QM ni, everything that we do in sales punya world pun memang akan ada rejection. Jadi macam mana Puan handle rejection yang Puan dapat lah? Setahun pertama sedih. Tipu dah tak sedih. Sedih. Macam saya dah try semua. Saya dah try message orang-orang yang terdekat. Saya dah try bagi flyers dekat orang. Saya dah try bagi pamphlet. Saya dah pernah macam event-event sekolah-sekolah anak. Saya akan edarkan flyers kat parents. Tapi end up biasa orang akan buang je pun kan. Padahal flyers tu kan penat. Saya punya husband sendiri yang design dekat Canva. Design sendiri, print sendiri. Kita memang betul-betul effort. Tapi mungkin itu bukan cara yang terbaik untuk saya lah kan. Lepas tu saya ada buat file. Dalam file tu saya akan print everything slide. Saya akan alamak terputus lagi. Maaf ya semua. Ada time-time yang kita macam rasa macam kenapa dia tak mau ambil ni? Dia tak faham ke dia tak faham ke benda ni best? Dia tak faham, dia tak nampak ke kan? Ya, Tapi betul. saya pernah dengar apa dia? Betul. Saya pun ada edar juga pamphlet sebenarnya. Saya pun bergerak aktif. Saya hantar dekat Semayang Jumaat. Okey, bila Semayang Jumaat tu saya pergi ada satu tempat tu dekat UiTM Dengkil sini kan. Dan dalam tu ada masjid dia, dan lepas Semayang Jumaat tu saya edar lah semua kan. Dan memang satu pun tak ada. Satu orang pun tak ada dekat saya. Sebab apa? Sebab saya perhatikan dengan zaman yang sekarang ni, untuk you dapat spotlight dan orang kenal you kena buat rap dulu. Dan mostly memang dekat social media lah. Dan apa yang saya nampak memang dekat luar ni, kalau you bagi pamphlet ke apa kan, memang susah gila nak jalan. Percentage dia almost 1%. Memang tak susah lah. Jadi apa yang kita buat, kita kena spotlight diri kita dekat social media. Itu salah satu cara lah untuk reach more people. Betul. Masa saya nobody, masa saya orang tak kenal, nobody wants to be in my team. In my team. Tapi sekarang ni kita tak cari orang pun cari kita. So memang kita kena self branding dulu. Dan saya tak sedar. Saya tak sedar Najmi. Saya tak sedar dalam setahun ni sebenarnya saya tengah buat self branding. Saya tak sedar. Tapi dalam setahun ni, walaupun saya punya income saya sikit, tapi saya akan always join kelas QM. Saya akan try jadi speaker. Saya akan try involve dengan any activities yang QM buat. Kita present ourselves. Macam sekarang kita tak nampak, tapi later rupanya ni self branding I lah. Macam tu kan. Betul macam kita sendiri yang kita memang kita kena ke depan lah. Macam Dr. Wida, dia prefer untuk writing. That is her way and it works for her. Sebab itulah strength dia. Macam saya, my strength is bercakap. So saya go for TikTok. So masing-masing ada strength. Macam Datuk Zam di Kelantan, one of our top leaders di Kelantan, Datuk Zam, dia punya strength dia adalah face to face. Dan dia memang edarkan flyers dekat orang dan dia boleh lock orang, Najmi. Dia bagi flyers dekat pantai. Dia akan pergi pantai, playground, dia akan bagi tapi dia promote pasal GCA. Jadi. So, dia lain orang lain dia punya strength dia tu. Betul. Nobody know what's work for them lah sebenarnya. Betul, try je apa semua kaedah tu kan. Try dulu yang mana satu yang berkesan, then just go for it lah. Tapi jangan down. Normal. Jangan down, betul. Jangan down. Dia boleh down. Tapi the moment you down tu, you pergilah cari team you. Sedih lah hari ni kena reject. Just share. Lepas tu kita start balik macam biasa. Yelah.
betul. Kita kena at least kita cerita jugalah dekat orang kan. Dan mungkin dia orang ada positive input dan kita boleh juga apa nak cari orang ni sebenarnya memanglah susah kan. Tapi dengan ada circle yang baik, saya yakinlah vibe tu akan jadi baik juga. Anything Yes. that you do akan jadi terbaik. Hmm. InsyaAllah. Saya happy sebab saya dalam team yang my own team pun supportive, team dengan TGC pun supportive. Ada klien-klien yang kita rasa macam tak, klien tak ni kita boleh share, kita boleh tanya orang atas. Diorang dah go through fasa-fasa tu dah. Memang saya pun dah go through fasa rejection, saya dah go through fasa down, fasa sedih, saya dah go through semua dah. Saya memang dah go through. So you akan go through benda tu before you nak commission yang 3, 4, 5, 6, 7, 8K, 10K tu, you akan go through fasa tu, jangan risau. It's okay. Kena go through. Just lalu saja jalan tu. Okay. Yeah. Dan tu saya punya jalan dealer. Kalau you dengar cerita pasal dealer developer, my own husband lalu jalan dealer developer, lagi you rasa rugi tak buat QM. Rugi. Sebab saya baru dealer, saya dah dapat income best dah. So my husband sebagai dealer developer, how he become dealer developer, nak jadi DD, you wajib hasilkan 5 direct dealer. So macam my husband, dia pastikan saya adalah dealer dia yang pertama lah. Ini jadikanlah mak dia ke ataupun kawan-kawan dia ke, cukupkan 5 orang dealer bawah dia. Kan? So total dia, because 5 orang dealer, so 30 unit GAE 10 kena darab dengan 5 lah bawah dia. So dapat 150 units of GAE 10. Dapatlah jadi DD. DD tak ada exam just dealer sahaja ada exam. Once you dah exam as a dealer, no more exam. Okay, you just email, you just isi link lah untuk dekat QM untuk you upgrade jadi DD. Dan kena faham kalau you rasa macam this 150 unit ni banyak ni. Macam tak possible lah. Kita rasa macam impossible. Tapi di QM tahu tak, okay, nak dapatkan let's say lah 150 unit ni pun tak susah. Sebabnya you bukannya kena beli GA 10 lump sum 30 unit, tak payah. Let's say lah orang bawah you, direct bawah you beli GA 5, beli 5 unit. Beli 5 unit yang pertama. Okay. Lepas tu dia beli and then harga emas naik. So dia jual lah 5 unit tu, 5 unit GA itu. And then so dapat balikkan modal kat dia. Modal disimpan dekat float ke, disimpan dekat bank ke, tiba-tiba harga emas turun. Dia keluarkan balik modal tu, pergi beli balik lagi 5 unit GAE 10. So now dia ada total 10 unit GAE 10 dah. Walaupun dia roll asyik guna modal yang sama, but QM just kira based on berapa kali you beli sahaja. Dia tak kisah you nak jual ke, jual lah, backpil lah. Janji how much you beli. So this is what kami buat. Kami akan beli GA 10, bila untung 100, 100.5, kami dah jual. Kami tak go lagi awal-awal tu. Go for nak go for dealer dulu ataupun dealer. So ada untung sikit kat GA 10, jual, beli baru. Ada untung sikit, jual, beli baru. Sampailah naik dealer, barulah kita boleh aim profit tinggi sikit. Itulah strategi dia. Okay. So penting untuk DD developer ni, dia kena sentiasalah monitor. Dan dia kena guide lah bakal-bakal dealer dia. And at the same time dia kena aim untuk merchant. Sebab saya tengok ramai juga ni. Bila dia dah jadi DD ni, dia dah macam relax. Sebab income DD best. Dia dah rasa macam bersyukur dah kan. Tapi why not go for merchant kan? Adalah sikit aim tu untuk merchant. Sebab bila once you dapat income DD ni, dia punya income tu macam dia betul-betul agak goyang kaki lah kita cakap. Memang best. Sebabnya kelebihan dia jadi DD ni, DD tu still a part of dealer, cuma dia atas sikit saja daripada dealer. Kelebihan dealer, DD, dia override 3.5% daripada direct dealer bawah dia. So let's say lah my husband now is a DD, so bawah my husband is I dealer. So DD and dealer. Every time I beli ataupun my team bawah I beli, okay, my husband override 3.5%. So let's say lah ni husband I, ni I. Bawah I tu ada Kak Fifi. So every time Kak Fifi beli GAE 10, Kak Fifi adalah introducer. So Kak Fifi dapat 2%. So I dapat 5%. My husband dapat 3.5%. Dia override. Padahal dia akan override 3.5%. So total, let's say lah kalau you husband and wife, pasang, please use this strategy. Kalau you ada family members macam mak dengan anak ke, abang dengan adik ke, one of you
try jadi DD. Pasal strategi supayanya the whole family akan dapat this benefit ni. Padahal yang beli tu seorang aja. Yang beli tu Kak Fifi saja pun yang bawah saya. Tapi saya dapat commission, my husband dapat commission. So can you imagine lah, my husband override 3.5%. Okay, dia DD. So I dealer dapat 7%. So total commission husband and wife is 10.5%. Let's say lah Kak Fifi bawah saya tu beli satu unit GAA 10. Okay. Total kami lelaki bini dapat 10.5% is around RM110, RM115. Free dapat 100 lebih. Hasil orang bawah beli. Itulah kelebihan DD yang kalau you rasa macam, tak mau. Rugilah tak kejar. Okay. So untuk DD ke atas, the networking is makin serabut, makin confusing. Tak payah panik, tak payah takut tengok all this anak-anak panah ni. You just focus, fahamkan structure untuk introducer dengan dealer dahulu tadi awal-awal tu. Sebab kita aim tu dulu. Once you jadi dealer, you akan automatic faham semua ni. You kan faham sebab nanti you can always tengok sistem, you kan faham. Okay. So tadi as I said lah, let's say lah this is my husband, dealer developer, and this is me, I dealer. Okay. So let's say lah, and then ada another one dealer bawah I. Okay. Ni adalah, contohnya ni adalah introducer. Okay. Kalau lah my husband, dia dapat, let's say lah my husband ni kan, dia macam tiba-tiba kawan-kawan cakap, Zul, I rasa macam I nak join QM bawah you lah. So ni adalah direct client dia. Dia register direct bawah my husband. So my husband akan dapat 7% sebab dia dapat as a dealer. Dia dealer kepada orang ni. Sebab DD pun still dealer kan. So dia dapat, kalau direct bawah dia dapat 7%. Tapi tiba-tiba dia dah ada klien dah orang ni. Tapi orang ni dah jadi introducer. So sebab my husband DD still a dealer, dia dapatlah commission 5% bila orang tu beli GAE 10. Dan this introducer dapatlah 2%. Macam biasalah. Macam biasa sama saja. Tapi specialnya bila ada dealer kat bawah-bawah dia ni, contohnya ni I, bawah I ada lagi seorang dealer. So every time kalau dealer ni beli, okay, dealer ni beli, DD ni akan override 3.5%. Macam saya cakap tu. Direct bawah dia. Direct bawah dia. Okay, kalau dia, let's say dia ni beli. Lepas tu dekat dia ni atas dia ada I. Lepas tu I akan dapat 1%. So my husband akan dapat cuma 2%. 2.5% sebab kita share. 3.5% ni kita share, kat sini 1, kat sini 2.5. So DD ni kelebihan itulah dia override. Padahal ni kan semua ni yang ni semua ni tim I ni, contoh ni semua tim saya ni yang beli ni. Tapi dia boleh override banyak. Itulah yang kita seronok jadi DD tu. Dia punya override tu yang best tanpa dia sedar. Dan bila once you jadi DD, memang income itu selalunya lah 5 digits ke atas lah. So this is antara payout DD yang best lah. 25k bulan Mei baru-baru ni, 27k. So ini adalah testimoni orang lain. So I nak tunjuk kat you the real testimony of DD. Okay. Kita log out tengok. Alright. So this is account untuk seorang DD. Kalau DD tadi macam I dekat atas dia tulis dealer. Tapi kalau DD dia tulis consultant/dealer developer. Okay, itulah beza dia, kita punya jawatan kat situ. Alright. So kita tengok commission ni, this is the real commission Kita tengok commission last month dulu. Bulan 10. Okay. So commission last month untuk level DD, this is dia tulis level dealer developer Dia tulis, nampak ni. Dealer developer. So 4530. Kita try convert. 4530. Berapa Najmi? Berapa? Okay, berapa? 21,000 guys. 21,000. Ya. Ini adalah income DD. Because tim dia pun beli juga dan tim I pun beli. Bila dia override apa yang tim I beli, itulah yang menambahkan lagi income dia. Itulah seorang DD. Okay. Alhamdulillah rezeki. Ya, betul. Ini adalah income last month. Kita tengok income dia dalam masa berapa hari ni? Dalam seminggu ni. Okay. So ni income bulan 11. Dan income dia dalam seminggu ni adalah 1289 USD. Tengok 1289. 1289. Berapa Najmi? 6,000. 6,000 dalam masa seminggu. Seminggu lebih je. Seminggu.
Okay Mak Tan, bye-bye Mak Tan. Assalamualaikum. Mak Tan take care Mak Tan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mak Alright. Tam. Dapat khabar Mak Tam senang nazak. Allahu Ha. Akbar. Okay Mak, take care Mak Tan. Moga dipermudahkan segala urusan. Semua mudah InsyaAllah. urusan. So kita sambung kelas Hmm. Ini bukan situasi kita nak tunjuk income, tapi kita nak tunjuk potensi Betul. income. Sebabnya my base is saya adalah orang sains, saya adalah scientist before this. So saya kalau orang sebut testimoni ni, saya tak berkenan dengan testimoni sebab saya rasa macam anybody can make up this testimony, anybody boleh edit gambar ni. So saya tak suka. Kan, you kan rasa macam betul ke? Tapi now I'm showing you the real result. Kalau you betul-betul yakin dengan QM ni, yakin dengan produk, you rajin join kelas, you rajin take note apa benda ni, semua ni, pergi tanya orang, pergi fahamkan, you akan dapat result dia macam ni. This is apa yang I dapat. Setahun hasil I duduk dalam gua, duduk study pasal QM, duduk join kelas, duduk jadi speaker. Setahun tu, akhirnya Allah ganti balik. Alright? So, next, hak paling tinggi lah sekali iaitu merchant. Merchant ni paling so far lah, dia ada lagi yang lagi tinggi, tapi yang selalunya kita akan aim the highest for now is merchant lah. Okay, how to become a merchant? Merchant kena produce at least 5 direct DD. So let's say lah contoh lah ni kita punya merchant is Dr. Vida. So let's say lah my husband bawa Dr. Vida. Dia DD Dr. Vida. So Dr. Vida kena produce lagi 4 orang direct DD. Baru dia boleh jadi merchant. Dan it's not just like that. Bukan sekadar produce DD dapat jadi merchant. Bukan. Yang ni dah kena produce satu dah, 5 orang DD. At the same time, dia kena produce 25 orang direct dealer. So dia ada 2 job. Nak jadi merchant kena ada 2 kerja. Satu, you kena ligan orang bawah itu untuk jadi DD. 5 orang jadi DD. Second, you kena ligan juga 25 orang untuk jadi dealer. Ramai nak kena ligan tu. Ramai, So this is why kita bukan MLM. Orang selalu cakap macam QM ni, QM MLM. Kita bukan, kalau kita MLM, kita sekadar produce 5 direct DD. That's it. Then you can be a merchant. Itu adalah MLM. You pergi kerja orang bawah, suruh orang bawah buat kerja saja. Tapi untuk jadi merchant, even dia sendiri, Dr. Vida sendiri kena produce dealer. Dia sendiri kena. Dia bukan sekadar nak berharap orang bawah dia saja jadi DD. Dia sendiri kena pergi cari klien lain untuk jadikan dia 25 orang direct dealer. Direct let's say lah bawa Dr. Vida tu, lepas tu adalah Ahmad, bawa Ahmad tu yang jadi dealer. Tak dikira. Dia mesti kena Ahmad yang jadi dealer. So kena clear. Tak senang nak jadi merchant. Diri sendiri tu yang kena train. Ya. So untuk jadi merchant, you kena jadi orang yang sistematik lah. Sebab you nak guide team yang sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar. So you kena sistematik. Alright? Dan kelebihannya, of course lah, you tapar komisen daripada atas sampai bawah. Itulah yang semua orang nak. Lagi serabut dia punya structure komisen ni, lagilah mewah komisen dia. Tengok merchant lah, seorang merchant, direct dia kalau let's say lah, contoh lah, merchant ni contoh lah, one day Nazmi jadi merchant. Lepas InsyaAllah. Amin. Kan, sebab dia kan mak lelaki kan, let's say lah Nazmi jadi merchant. Tiba-tiba kawan sekolah kau, Nazmi, rasa macam nak join QM lah bawah Nazmi. So dia register lah direct bawah Nazmi ni, pelanggan baru ni. The moment kawan Nazmi beli GAE 10, Nazmi dapat 14%. Terus dapat. You know how much 14%? Dia akan dapat at least 150 ringgit per unit GAE 10. Itulah yang Dr. Vida dapat sekarang ni. Kalau Dr. Vida sendiri beli, kalau Najmi sendiri beli beli GAE 10 pun Najmi dapat sendiri 14% untuk any purchase sendiri beli. Itulah yang kita semua idam-idamkan. Amin. InsyaAllah. Kan? Jika ni tanya, jika D dan D dapat 100% betul. Kalau dealer dan dealer dapat, kalau let's say lah ni dealer, lepas bawah dia pun ada dealer. Kalau dealer ni beli, dia dapat 7%, hak atas cuma override 1% sahaja. Okay? So macam merchant ni, dia tak payah sabut-sabut. Tak payah rasa macam, tak faham, tak payah. Jauh lagi. Jauh lagi. Betul. Sabar. Kita fokus introducer dengan dealer dahulu. The moment you jadi dealer, you kan faham commission structure untuk DD dan juga merchant. Merchant ni tengoklah. Allahu Akbar. Okay, maaf ada gangguan sikit. Tak apa. Boleh teruskan. So macam untuk merchant ni, kalau let's say lah merchant ni tiba-tiba dia dapat klien baru dia, dan klien baru dia pula upgrade jadi introducer.
Okay. So klien baru dia bila klien baru dia beli GA10, of course lah this one dapat 2%. So daripada 14 tolak 2 jadilah 12% dapat merchant. Tapi still banyak. 12% is around RM120, RM130. Still banyak per unit GA10. Okay. So let's say lah bawah merchant. Tiba-tiba bawah merchant ni, lepas tu ada bawah ada dealer. Okay. And then bawah dia pula ada introducer. Okay. So this introducer macam salah dia beli GA10, dia dapat 2%. And then dekat dealer ni dapatlah 5%. Lepas tu dah 14 tolak 2, tolak 5. So tinggal 7 dekat dia, dekat merchant. Kalau bawah dia ada dealer, ada introducer. Faham? Kalau tiba-tiba bawah merchant ni pula ada pula Didi. Ada Didi pula, kacau pula kat bawah ni kan. Ada di parking sini pula dah. So, tiba-tiba orang ni beli. Dia dapat 2% macam biasa. Dia dapat 5% macam biasa. Didi kan tadi kan my husband kan override 3.5%. So 14% tolak 2, tolak 5, tolak 3.5, macam nak dapat only 3.5%. Tak banyak lah. Tapi still ada override. Dia override every layer. So itulah kelebihan jadi merchant yang diidam-idamkan semua orang. Dan sebab saya kan belum merchant. So saya cuma boleh tunjuk result kita punya merchant lah. Ni sis, tak sebab saya lah, ni memang betul-betul result income Dr. Wida saya rasa. Okay, merchant apa ni, merchant punya income 400k, 300k, itu dah biasa. Highest our merchant dapat is 700k. Bulan 5 baru-baru ni sebab masa tu harga emas tengah, saya rasa masa tu harga emas tengah naik tapi ramai orang beli. I don't know sebab orang excited kan baru-baru lepas jual emas kan. So this is potential yang you boleh dapat di Quantum Metal. So atas merchant actually ada another one level which is senior merchant. Tapi usually kita tak explain detail lah sebab senior merchant, sebab kita akan go aim at most until merchant lah. So later kalau you bernasib baik dapatlah jadi senior merchant. Tapi potential income senior merchant kita adalah 2 million, itu adalah biasa. Average our senior merchant kita adalah Datuk Faizal. Average income dia 2 ke 3k sebulan adalah 2 ke 3 juta sebulan adalah biasa. Itulah income senior merchant. So thank you for watching. Saya nak tengok ada soalan tak? Okay. Bila tengok selalu komisen untuk merchant tu memang ni lah. Memang tiap-tiap hari tak boleh tidur lah. Makan tak habis. Merchant developer ada tanya. Merchant developer tu apa? Merchant developer tu adalah ranking di atas merchant. Di atas sikit. Senior merchant atas lagi. Jadi terima kasih Amira. Okay, kalau ada soalan-soalan daripada peserta-peserta Zoom kelas kita, boleh bagi tahulah di ruangan chat, boleh berikan soalan. Sebelum kita akhiri session pada malam ini, kita akhiri sepatutnya kita 10.30 kita dah tutup kelas. Jadi kalau ada soalan dan kita boleh jawab lah. Sementara ada lagi 2 ke 3 minit ni. Yang tak perlu ambil exam tadi. Saya nak baca. Ada soalan ke? Ada satu yang tak perlu ambil exam tadi, Didi ke dealer? Didi tak perlu ambil exam. Okay. Puan Amira, saya ada tengok Titi Puan menyatakan sekarang tak sesuai untuk beli GAE 10. Jadi apa panduan untuk saya mulakan GAE 10? Okay, macam mana Puan Amira? Pendapat? Saya buat video tu dalam beberapa hari lepas lah kiranya. Harga lebih kurang dalam 63.8 USD, 63.9 USD, which is saya memang harga tu saya tak encourage lah. Sebabnya kita tahu harga emas akan naik. Memang expected this November akan naik harga tu, harga emas. But kita bukannya Tuhan kan, so kita tak tahu how far dia boleh go. But based on analysis, dia akan go very high, more than 67 USD. Okay, so time saya buat video tu harga adalah quite tinggi dan tak selesai beli. Tapi harga latest saya tengok sekarang ni 63.1 USD. Okay, so dia dah turun banyak dah lah. Kita turun banyak dah. So my suggestion, if kalau you nak jadi introducer, boleh beli. You nak jadi dealer, boleh beli. Beli sekadar untuk cukupkan kota untuk you jadi introducer ataupun dealer. So the moment nanti harga emas naik, you beli sekarang 63.1 something, tambah spread 3%, mungkin around 65 something you dah balik modal. Sebab kita kena tambah 3% lah. Kalau tengok dekat apps tu,
Kejap, dekat apps QM. Ramai orang yang tahu tengok apps tapi dia tak faham. Okay, dekat apps QM ni, tengok yang bawah sekali nah, yang USD ni. Kena tengok yang bawah sekali. Yang bawah USD ni. So, harga yang USD tu kena tambah 3%. Barulah dapat tahu harga tu lah yang you balik modal. So, tak silap saya kalau beli harga sekarang 63.1, tambah 3% is around 65 something. The moment capai harga tu, you boleh terus jual. This is what my husband and I buat. Tak payah tunggu profit banyak, tunggu profit around RM50, RM100 dia boleh jual. Secure back your modal, nanti beli balik masa harga emas turun banyak. Boleh? Yeah. Aim dulu untuk dapat beli sikit-sikit dulu untuk jadi dealer ataupun introducer. Yeah. Kalau anda belum Dengar jadi producer, then boleh belilah. Saya encourage anda beli untuk naikkan status jadi introducer dulu. Tapi tak perlu beli banyak-banyak terus sampai 10 bab punya ni kan. Jadi kita beli sikit dulu. Kalau ada penurunan harga emas, ada lagi harga lagi best kan. Contoh tiba-tiba 62 let's say kan. Harga 62 then boleh beli lagi. Boleh tambah lagi pembelian untuk JE tu. Baik, faham. Lagi satu, boleh ke saya nak tukar referral sebab puan sangat supportive. Okay. Bab tukar referral ni adalah dalam chapter hari Selasa. Tapi caranya requirement dia kita kena account kita kena dormant. Let's say kalau macam kita buat pembelian hari ini, then tahun depan pada tarikh yang sama, then baru kita boleh tukar referral. Puan, ada orang tanya cara nak tukar referral sebab dia tengok puan sangat supportive, then saya faham lah dia nak pergi nak tukar referral dia kepada Puan Amira. Saya kan, to be honest Najmi, saya ada terima ramai permintaan yang macam ni. Tapi saya kata dululah, betul ke kalau betul you punya referral you tak guide, maksudnya kalau macam you message tak reply, you tanya-tanya dia reply, dia macam tak betul-betul bagi jawapan yang you faham kan. Then okay lah untuk you tukar. Dia syarat dia kalau you dah register tapi tak beli apa-apa, okay fine. Tunggu je 60 hari lepas you register, then you dah boleh tukar lah. Just email QM. Kita email, dia ada template dah, just email kita punya details, email referral baru punya details, dengan nama referral lama punya details, email. Nanti QM akan tukarkan referral anda tu. Jadi kalau dah ada buat pembelian, kena tunggu setahun. Saya pun ada juga ramai yang dia dah beli. Dan ada dia baru beli semalam, lepas tu hari ni nak tukar bawah saya. Saya tak boleh lah macam tu kan. Tak boleh. Ya Tapi, Allah. ramai macam tu sebabnya dia pun just daftar through TikTok, through online. Lepas tu dia nak cari dia punya referral, dah tak jumpa link mana apa semua kan. So sometimes